Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera bagi anda semua yang menonton kami di siaran Hello Dr. TV3 dan anda bertemankan saya Zaim pada hari ini sepanjang 1 jam macam-macam nak kita borakkan. Dan apa yang kami harapkan hari ini bagi anda yang menonton semuanya kekal tenang, ceria, sihat, stay at home ya. Yang paling penting sama-sama kita melawan dan kita masih belum menang lagi untuk melawan COVID-19 ini. Dan hari ini bagi anda yang menonton di rancangan Hello Doktor, anda juga boleh bersama kami untuk berkongsi segala makluman, segala pertanyaan, pendapat anda di laman Facebook kami. Di Facebook Hello Dr. TV3 di mana anda boleh follow saja dan nyatakan segala soalan. InsyaAllah hari ini Zaid dan Doktor akan utarakan soalan anda. Kami akan jawab satu persatu. Dan anda juga boleh hubungi kami di talian yang tertera nanti iaitu di 03 7726 1603. Okey. Jadi hari ini bagi anda menonton bersama kami, hari ini kita topik yang menarik juga untuk anda. Tapi sebelum itu, Zaim nak kongsikan statistik kes terbaru COVID-19 pada 4 Julai 2021. Hari ini, angka mencatatkan kes terbaru 6,045. 6045 dan juga di situ jumlah kes keseluruhannya adalah 778,652 kes. Jadi anda melihat kes ini, Zaim harap agar anda semua kekal tenang, teruskan jaga SOP anda dan sebagainya. Yang paling penting sekarang ini, Zaim yakin juga bagi anda yang bergelar ketua keluarga. Contoh macam ayah-ayah yang menonton. Zaim pun ayah juga ya. Kami faham banyak juga kekangan yang berlaku. Mungkin ada di kalangan anda yang kehilangan sumber pendapatan, ada yang kekurangan sumber pendapatan dan sebagainya. Termasuk juga ibu-ibu yang menjaga anak-anak dan sebagainya. Kami faham anda sedang memerlukan bantuan. InsyaAllah ya, kami ada di sini tabur bersamamu. #kita jaga kita. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kami ingin membantu meringankan beban anda untuk sama-sama menghadapi situasi getir ini. Kongsikan kesulitan dan kesukaran yang anda alami menerusi WhatsApp kami di nombor 017 684 6950. Sertakan juga nama, alamat dan nombor telefon untuk kami hubungi. Setiap rakyat Malaysia yang dipilih akan disalurkan bantuan keuangan bernilai RM200. Jadi bagi anda yang menonton, kalau boleh juga, kalau anda memerlukan, terus saja WhatsApp di nombor yang kami nyatakan tadi. Atau bagi anda yang kenal orang-orang yang memerlukan bantuan, sebar-sebarkanlah kabar gembira ini. Sekurang-kurangnya kita mampu untuk mengukirkan kembali senyuman di wajah mereka. Okey, dan juga hari ini topik kita tentang penjagaan gigi. Jadi hari ini kan cakap pasal gigi kan macam-macam yang Zaim nak kongsikan bersama anda. Yang paling penting hari ini kita akan merangkumi aspek kesihatan dan kesakitan di gigi, gusi dan juga di pipi bahagian dalam, tindak balas gigi sensitif terhadap makanan dan juga minuman, perubahan keupayaan mengunyah dan juga siapakah golongan yang berisiko menghidap sakit gigi ini. Jadi sebelum itu, bagi anda yang belum lagi pernah pergi ke mana-mana klinik gigi sepanjang tempoh PKP ini, ada tahu SOP terbaru yang mereka nak ketengahkan. Nak tahu macam mana? Jom kita saksikan sekarang. Meskipun kini negara berhadapan dengan wabak, orang ramai masih boleh membuat pemeriksaan gigi di klinik pergigian dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Pastikan anda telah mendapatkan slot temujanji secara dalam talian atau melalui telefon sebelum ke klinik. Patuhi waktu temujanji yang telah diberikan. Ketidakpatuhan pada temujanji boleh menyebabkan anda terpaksa menunggu lama atau berkemungkinan diberi slot temujanji yang baru. Sebelum mendapatkan rawatan di klinik, anda perlu memberus gigi terlebih dahulu. Apabila di klinik, seperti biasa, pastikan anda memakai pelitup muka, imbas masuk kod QR menggunakan aplikasi MySejahtera, melakukan pemeriksaan suhu serta menggunakan pensanitasi tangan. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter semasa menunggu giliran. Pelitup muka hanya boleh ditanggalkan ketika sedang mendapatkan rawatan. Selepas selesai urusan rawatan di klinik pergigian, segera pulang ke rumah. Amalan norma baharu seperti ini penting untuk melindungi diri daripada wabak dan pada masa sama mampu mengurangkan kesesakan di klinik. Itu dia sedikit SOP ringkas yang diketengahkan tadi. Bagi anda semua yang memerlukan untuk berkunjung ke klinik gigi, silakanlah ya, ikut SOP dan pastikan ada temu janji. Baiklah, sebelum kita bersama dengan doktor pada hari ini, saya nak kongsi sikit pasal gigi ni, boleh tak? Okey.
nak tahu tak, usia 3 tahun ni, gigi susu biasanya dah tumbuh sebanyak 20 batang. Okey. Kemudian, gigi kekal pertama akan mula tumbuh sekitar usia 6 tahun. Kemudian, gigi taring kita pula tumbuh sekitar usia 11 tahun. Dan gigi geraham, kedua-dua belah bahagian kita ni akan tumbuh sekitar usia 12 tahun. Dan akhir sekali, gigi bongsu kita tumbuh sekitar usia kita 18 tahun. Secara totalnya dalam gigi kita ni, mulut kita ni ada gigi sebanyak 32 batang. Persoalannya, macam mana kita nak menjaga mengikut kategori gigi yang dinyatakan tadi. Untuk itu, kita bersama dengan doktor pada Hello Doktor pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Diana Sheryn Anwar selaku pensyarah pelatih pergigian, Pusat Pengajian Kesihatan Pergigian Populasi dan Pencegahan Klinikal Fakulti Pergigian UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Hello Doktor ini. Okey, Doktor. Mungkin doktor kata orang tu melihat dengan kita di topik pada hari ini kan. Apa yang boleh doktor katakan tentang kesedaran masyarakat tentang penjagaan gigi masing-masing, doktor? Okey, Assalamualaikum ya semua. Zaim, apa khabar Zaim? Okey? Alhamdulillah sihat. Alright. Okey, so sekarang kita tahu kita dalam keadaan pandemik. Sekarang tengah PKPD lagi kan. So semua orang tak boleh keluar rumah. Even rumah saya sekarang pun semua dalam keadaan yang sangat terkawal lah. Okay? Jadi kadang-kadang benda ni menyebabkan kita mungkin tak ada idea kan kat rumah macam mana nak jaga gigi. Jadi saya sangat berbesar hatilah kalau ada program macam ni supaya kita boleh berkongsi apa yang sepatutnya masyarakat tahulah tentang penjagaan gigi. Baik, kalau nak menjawab kepada soalan Zaim tadi tahap kesedaran orang ramai. Yeah. Okey, kita bentangkan sedikitlah kajian di Malaysia yang dilakukan di Malaysia. Yang pertamanya jumlah caries ataupun lubang gigi, kadar lubang gigi ataupun kerosakan gigi, masalah dan caries ini masih kekal pada tahap yang tinggi lah. Okey, kajian 3 daripada 10 rakyat Malaysia masih lagi belum bebas daripada gigi berlubang untuk kanak-kanak prasekolah. Dan kemudian peningkatan kebersihan mulut juga rendah di kalangan kanak-kanak. 4 daripada 10 pelajar sekolah menengah tidak menggunakan ubat gigi berfluorida. Okey, nanti kita akan sembang lagi lah apa kepentingan ubat gigi berfluorida tu. Okey. Kemudian 8 daripada 10 daripada pelajar sekolah menengah tidak menggunakan dental floss, dan yang paling kita penting untuk kita tahu juga, hampir semua kanak-kanak yang berusia 12 tahun ataupun jana mempunyai gusi berdarah ataupun masalah. Okey, kesihatan gusi juga di kalangan orang dewasa menurun sejak 10 tahun yang lepas ini. Jadi kalau nak tanya secara amnya kadar kesedaran, mungkin saya boleh katakan di tapak yang masih kita perlu lebih bekerja lah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat ini lagi. Okey. Mungkin lepas siaran hari ini mungkin semua dah sedar lah, insyaAllah. Okey, Zaim akan ada banyak soalan nak tanya pada doktor, tapi kita nak petik sedikit satu soalan yang ditanyakan oleh rakan Facebook kita di social media, Hello Doktor. Jom kita keluarkan sekarang, kita baca sama-sama. Okey, daripada Haziana Abdul. Saya ada anak yang takut sangat nak jumpa dentist. Doktor, ada tips tak nak overcome ketakutan jumpa dentist macam mana? Okey, ini pun soalan yang Zaim tanya jugalah. Zaim ada anak 2 orang anak. Okey, doktor. Yang sulung tu 5 tahun. Sampai sekarang dia masih takut. Kenapa, doktor? Budak-budak ni takut dengan doktor. Apa pandangan doktor? Sebenarnya kan, antara kalau sepanjang saya bekerja ni lah, soalan yang sangat selalu ditanyakan adalah, doktor, anak saya sangat takut nak jumpa dentist. Macam mana saya nak buat? Okey, so sebenarnya soalan ni sangat-sangat umum dan sangat-sangat selalu ditanyakan. Yang pertamanya, kanak-kanak ni mungkin diorang ada imajinasi diorang sendiri. Okey? Kalau saya tanya dari pihak ibu bapa, saya pun sendiri salah seorang ibu. Anak saya pun takut juga dengan saya kadang-kadang. Jadi sebenarnya ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting lah daripada dalam perkara ini. Yang pertamanya dia kena, kalau katalah anak datang kepada kita kan, cakap, ibu saya sakit, gigi adik sakit, tapi adik tak nak jumpa dentist, adik takut. Okey, peranan yang pertama kita sebagai bapa, kita kena tenangkan dulu. Kita kena cakap, okey, boleh tak tunjuk dekat ibu dekat mana yang sakit, gigi mana yang adik sakit ni. Okey, dia pun tunjuk. Jadi kita sebagai ibu atau bapa, kita kena cakap, kena tenangkan. Okey, adik sakit gigi ya. Okey, tahu tak ada orang yang mungkin boleh bantu adik.
Okay, jadi kita perkenalkan dentist dengan cara sedemikian. Okey, kadang-kadang ada kesilapan ibu bapa ni disebabkan dia sendiri yang takut tak jumpa dentist, jadi dia takutkan anak dia. Anak nampak kita takut pula. Kalau kita ugut kan, kadang-kadang ada setengah tu siap ugut lagi. Macam tak nak buat kerja, nanti suruh dentist cabut gigi. Cabut gigi kan? Jadi kita daripada kita dah instill tau. Kita dah bagi kita bagi menjadikan anak tu yang dentist ni sebenarnya menakutkan. Nanti cabut ni semua boleh tahu. Macam tu kan. Jadi sebenarnya kita sebagai ibu bapa kena beritahu ke anak-anak bahawa dentist ni akan membantu. Kemudian dekat klinik fijian pula, dentist kita kena maklumkan juga kepada dentist tersebutlah, kata anak saya ni memang takut dentist, supaya doktor gigi tu sendiri kita aware, okey anak ni takut dentist, jadi kita tak boleh lah nak approach kita mungkin lain. Mungkin kita kena tenangkan dia dahulu, okey, cakap okey kenapa takut, doktor nak bantu, okey. Dan kemudian dalam kesihatan pendidikan tu sendiri, okey, mungkin kita akan pasangkan lagu-lagu yang menenangkan dia lah. Contohlah dia Superman ataupun Iron Man ataupun jadi kita pun boleh kaitkan benda tu dengan Superman. Contohlah cakap, bayangkan doktor ni Superman, jadi doktor nak selamatkan gigi adik. Macam mesti dia akan suka. Jadi yang pentingnya kesimpulannya, kita sebagai ibu bapa kita yang kena frame the mind of the children. Jadi kita yang tentukan, kita kena cakap dengan dia, kena terang dengan baiklah. Dentist ni sebenarnya bukan seorang yang nak cabut gigi je. Ya, betul-betul. Dan Zaim pun nampak juga kebanyakan doktor gigi kat luar sana pun memang dah pandai dah sekarang ni. Bila anak-anak sampai, dia dah mula dah untuk menceriakan anak-anak tu. Dan anak Zaim pun bila saya bawa dekat jumpa doktor gigi baru-baru ni, alhamdulillah dia je tak takut sebab doktor tu sendiri sangat ceria, periang, tanya khabar sebagainya. Dia budak tu rasa selesa dengan doktor tersebut. Jadi jangan risau ibu bapa luar sana, kita cuba tukar mindset mereka untuk cintakan doktor gigi. Okey, doktor, saya nak tanya doktor kejap lagi. Dalam banyak-banyak ni kan, orang cakap hari-hari saya berus gigi, hari-hari saya gosok gigi kan. Tapi kenapa saya masih sakit gigi? Doktor jawab kejap lagi selepas kita berehat seketika. Okey, jangan ke mana. Rutin penjagaan gigi saya ialah saya akan menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari pada siang dan juga malam. Saya juga menggunakan floss gigi untuk membuang sisa kotoran di celah gigi. Saya juga menggunakan ubat kumur untuk berkumur supaya bakteria lebih kurang. Another initiative ialah saya akan menggosok lidah saya selain daripada gigi saya untuk memastikan segala sisa kotoran pada lidah saya juga hilang. Saya gosok gigi 2 kali sehari, 1 kali pagi, 1 kali malam. Selain daripada itu, saya juga berkumur-kumur setiap kali selepas makan. Sebab saya kan pakai braces kan. Jadi untuk memastikan makanan tu tak melekat celah-celah gigi dan celah-celah braces, saya kumur setiap kali lepas makan. Jadi rutin penjagaan gigi saya ada 2 je, which is rajin dengan tak rajin. Kalau tak rajin, saya just gosok gigi macam biasa. And ludah jangan kumur-kumur, which I just learned that waktu 2019. Kalau rajin, saya akan buat oil pulling, which is an Ayurvedic method using minyak kelapa atau minyak zaitun. Kumur-kumur selama 10 ke 15 minit. Dan lepas kumur-kumur tu buang dalam tong sampah and gosok gigi macam biasa. The benefit of oil pulling is to putihkan gigi and paling utamanya bersihkan segala kotoran dalam mulut, which is very effective for me. Sebab bila saya pergi dentist akan puji gigi saya bersih even though saya dah tak buat scaling selama 2 ke 3 tahun. Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2019 diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan KKM mendedahkan sekitar 3.9 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas menghidap diabetes pada tahun 2019. Trivia ini dibawakan khas oleh Glucerna. Baiklah, selamat bersama kami sekali lagi dalam Hello Doktor. Dan bagi anda semua yang menonton, kami hari ini sedang membuka topik tentang kesihatan gigi. Macam mana agaknya cara kita untuk menjaga gigi dan sebagainya. Dan tadi kita bersama dengan Dr. Diana dan sekarang kita bersama Dr. Diana lagi sekali untuk berkongsi tentang apakah salah silap kita ni. Kita ni hari-hari kan doktor dah gosok gigi ya, pagi petang ya, siang malam kalau boleh tu kalau kita gosok hari-hari bersihkan gigi ni. Tapi kenapa gigi kita kadang-kadang masih sakit dan sakitnya itu saya rasa ramai penonton boleh bayangkan betapa denyut nguk-ngap tu tak dapat digambarkan doktor.
Apa jawapan doktor? Okey, selalu kalau macam saya cakap tu kan, yang rasa ngengap-ngengap tu, itu dah tahap itu patutnya dah tahap yang memang kena jumpa doktor gigi lah. Dah tak boleh dah buat apa-apa dekat rumah. Tak ada cara dah. Memang kena jumpa doktor gigi dan doktor gigi akan tengok lah sama ada perlu tampalan atau perawatan selanjutnya. Baik, actually itulah betul juga. Kadang-kadang orang kata berus gigi pun sakit juga, mesti berdarah. Okey. Ini saya katakan di sini ya, berus gigi sahaja tidak memadai kalau teknik yang kita gunakan tidak betul. Jadi pertama sekali kita kena tahu teknik berus gigi yang betul. Nanti kita akan tunjukkan lah macam mana cara yang betul. Jadi berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan sebaiknya selama 2 minit. Okay, so janganlah kita gosok gigi, gosok tetenya tapi tak sampai 30 saat dah. Okey, maksudnya dekat satu tempat tu kan doktor, berapa saat kita perlukan untuk mengeluarkan segala daging ke rendang ke apa tu sekat-sekat tu doktor? Kira 30 saat. 30 saat? Sampai cukup 2 minit? 2 minit. Ya. 1 minit, 2 minit. Betul. Okey. Jadi itulah sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dan teknik tu paling penting adalah teknik yang betul lah. Okey. Kemudian kadang-kadang itulah bila kita pakai braces kan, contoh macam adik tadi ada yang dia pakai braces kan. Bila kita pakai braces, kita punya laluan untuk ke gigi tu tak sama macam orang yang tak pakai braces. Okey. Bila kita pakai braces, kita ada penghadang. Jadi kita tak boleh berus gigi guna berus gigi biasa. Antara celah-celah braces tu sendiri dan antara celah-celah gigi tu, kita perlukan satu lagi berus gigi yang special untuk orang yang pakai braces ni seperti interdental brush. Interdental brush. Okay. So interdental brush tu akan kita gunakan untuk nak bersihkan celah-celah gigi. Jadi satu lagi mitos lah kan, orang kata selalunya kita mungkin Zaid pernah dengar lah kot. Kalau gigi gusi berdarah je kena stop. Tak boleh gusi gigi kat kawasan situ sebab nanti lagi banyak darah keluar. Pernah. Okey, itu pun perlu sangat penting untuk kita betulkan kat sini ya. Kalau gusi tu berdarah bila kita berus gigi ataupun bila kita floss, maksudnya gusi kita dalam keadaan tidak sihat. Kita ada masalah gusi. Jadi jangan takut, teruskan sahaja berus di tempat yang berdarah tu, okey. Dan kemudian kita kena dalam kepala telah ingat dah, okey maksudnya aku ada masalah gusi. Sebaiknya kita jumpa doktor gigi untuk doktor gigi tengok. Dan selalunya di klinik gigi kita akan check lah, okey, kalau ada radang gusi selalu kita akan bagi ubat kumur untuk menenangkan radang sendiri, dan juga kalau ada karang gigi kita akan remove lah, kita akan buang karang gigi tu. Ya, itu dari segi penjagaan gusi jugalah. Okey. Kenapa orang berdarah kan? Ya. Sebab bagi Zaib juga sebenarnya gusi dan gigi ni merupakan antara poket terkumpulnya jutaan bakteria. Sebenarnya betul tak? Kita makan, kita tak gosok gigi, semua terkumpul. Jadi ada kaedah doktor katakan tadi, cara nak mengeluarkannya. Kalau boleh 2 kali sehari berus gigi dan sekali gosok tu 2 minit baru tuan. Okey doktor, sekejap doktor. Kita nak cari lagi soalan daripada rakan sosial media kita di Facebook Hello Doktor TV3. Kita bacakan sekarang daripada Wan Halim. Apa pendapat doktor penggunaan berus gigi ultrasonik? Ada lebih baik dari berus gigi biasa ke tidak doktor? Silakan doktor. Okey, selalunya penggunaan berus gigi ultrasonik ni dia boleh, kita boleh gunakan. Bagus, okey, sebab dia membantu kita untuk berus gigi di tempat-tempat tertentu lah. Tapi dia depends kepada individu juga. Sometimes ada individu yang dia tak selesa guna ultrasonik, dia lebih suka untuk guna berus gigi biasa sebab dia rasa bila guna berus gigi biasa dia lebih boleh nak mengawal sendiri. Dia lebih puas lah nak tekan kan. Yang mungkin dia rasa perlu lebih untuk kita beruskan. Okay? Cuma penggunaan ultrasonik ni juga digalakkan sebab dia punya putaran dia tu, okey, memang diikut seperti yang dah disarankan lah. Okey, maknanya dia kalau kadang kekurangan kalau kita guna berus gigi yang manual ni, kadang-kadang kita tengih kuat sangat. Betul. Dah lah pakailah tengih kuat. Lepas tu kita punya berus tu sendiri adalah berus yang kalau tengoklah ada berus medium, jenis berus tu sendiri ada soft, ada medium, ada hard. So kadang-kadang orang tu dia beli berus gigi, berus tu berus medium ataupun berus kasar tu kasar yang sederhana. Sebaik-baiknya sebaik-baiknya yang mana satu doktor? Okey, macam ni. Secara amnya ya, berus gigi ada tiga jenis lah. Kalau kita pergi farmasi kan, kita beli. Ada jenis lembut, ada jenis sederhana, ada jenis kasar ataupun keras. Okey, soft, medium atau hard. Okey, kita memang sepatutnya guna yang lembut lah. Kalau pesakit datang ke klinik, memang kita sarankan, kita akan tanya, guna berus gigi apa? Okey, kalau dia kata medium, jadi kita akan terus minta dia untuk tukar kepada soft lah, okey, kepada lembut. Okey, jadi itu yang saya nak katakan tadi, kaitan antara ultrasonik tu dia akan berus gigi dengan kadar yang sepatutnya lah. Okey, tapi kalau manual ni kadang-kadang dia
orang tu pakai berus gigi, dia berus gigi medium. Lepas tu dia tonyo pun kuat-kuat juga. Jadi benda ni boleh menyebabkan gusi kita terhakis lah, okay? Ataupun ternaik sedikit daripada yang biasa. Jadi itu perbezaan antara ultrasonic dengan manual. Dua-duanya boleh saja digunakan asalkan teknik yang betul. Itu keyword dia lah. Tapi kalau boleh kita gunakan yang soft lah supaya lebih, kata orang tu, walaupun soft dia mampu juga mengeluarkan kotoran juga. Sebab ada orang beranggapan macam ni doktor, dia nak gigi dia putih bersih, dia pakai paling hard tu. Itu adakah juga punca boleh berlakunya kecederaan di bahagian dalam mulut? Kalau kita pakai yang hard tu doktor. Betul. Kalau kita guna berus yang hard, yang kasar, kita akan menyebabkan gusi kita lebih senang terluka. Bayangkan berus kasar kan, secara logiknya lah, berus kasar, kita berus, dia akan lebih, gusi kita lembut. Betul. Jadi benda lembut dengan benda kasar, bila kita guna bersama-sama, dia akan senanglah terluka gusi kita. That's why kita sangat penting untuk kita beritahu kepada masyarakat supaya jenis berus yang digunakan haruslah berus yang lembut supaya dia lebih efektif. Lagi satu kalau kita guna berus gigi yang lembut, dia senang untuk masuk di celah-celah gigi. Di celah-celah poket-poket gigi tu, jadi disebabkan dia berus itu lebih fleksibel, lebih lembut, jadi dia lagi senang untuk masuk di celah-celah poket gigi dan sisi makanan yang tersangkut kat situ pun lagi senang akan dikeluarkan berbanding yang kasar. Dia senang nak mencungkillah segala kotoran tu kan sebenarnya. Okey, sekarang ni doktor, kita nak tanya lagi soalan dengan doktor, tapi kita ada seorang selebriti, Sarah Suhairi, yang akan juga mengajukan soalan kepada doktor. Jom kita dengarkan apakah soalan Sarah. Silakan. Hello doktor, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi dan Sarah nak tanya, apa kesan negatif kalau kita kerap sangat berus gigi? Okey, kesan negatif kalau kita, kata orang mungkin terlebih menjaga kebersihan, kita gosok gigi terlalu kerap sehari doktor. Apakah masalah yang bakal tiba kalau kita buat macam ni doktor? Okey, kita kan yang disarankan macam saya cakap tadi, berus gigi 2 kali sehari. Sebaiknya 2 minit. Okey, kalau nak lebih maksimum sudah disarankan 3 kali sehari lah. Okey, untuk kadang-kadang orang setiap kali makan dia berus kan. Okey. Sebab apa? Yang pertamanya macam saya cakap tadi lah, kalau kita berus gigi dengan kadar berlebihan, okey, kita punya dengan teknik yang tak betul, okey, kita akan menyebabkan kita punya gusi akan lebih senang untuk terluka ataupun kita akan menyebabkan gusi kita senang nak terhakis tau sebenarnya. Okey. Dan kemudian dalam kandungan ubat gigi itu sendiri kita ada abrasive material juga. Maksudnya kita ada apa benda yang untuk hakisan dalam ubat gigi itulah. Jadi kalau kita berus gigi dengan kerap, okey, kita guna ubat gigi Florida yang Florida betul lah. Tapi ubat gigi yang berlebihan pula sebab dia tak mengikut kadar yang sepatutnya yang kita sarankan. Kan kita buat gigi penuh satu berus gigi kan. Jadi yang itu pun menyebabkan gigi kita akan bila kita kelamaan kita buat macam tu, lama-lama gigi kita akan lebih sensitif lah, sebab kita akan terhakis. Ada sedikit hakisan di penggunaan gigi itu. Sepatutnya macam mana kalau saiz berus gigi tu kita letak penuh ke separuh ke macam doktor? Doktor boleh bagi gambaran tak supaya orang faham? Ubat gigi tu. Okey. Kita pecahkan untuk jumlah ubat gigi ni kita pecahkan pada 3 grup lah. Okey. Kanak-kanak umur 0 hingga 3 tahun, kemudian 3 hingga 6 tahun dan kemudian 7 tahun dan ke atas. Okey. Untuk kanak-kanak 0 hingga 3 tahun, kita sarankan untuk menggunakan ubat gigi Florida berkuantiti sedikit saja, kalau kita panggil sebutir beras, sebesar sebutir beras cukup. Itu pun kena make sure dia punya kuantiti Florida dalam ubat gigi itu dalam 500 ppm lah. Okay? Kemudian yang itu untuk yang 0 hingga 3 tahun lah. Kemudian 3 hingga 6 tahun. Okey. Kita boleh menggunakan mungkin sedikit lebih daripada itulah. Okey. Sebutir beras. Okey. Sorry 0 hingga 3 tahun 1 dot. 1 dot, 3 tahun sebutir beras. 7 tahun ke atas sebesar kacang pis. 7 tahun ke atas sebesar kacang pis. Betul. Jadi taklah bila kita satu bulat macam itulah. Okey, faham. Tapi maknanya kan kalau sebelum tengok ni, kita tengok sebelum ni, kalau iklan kan, kalau iklan kan dia letak satu penuh gigi tu kan. Itu. Jadi sepatutnya itu tak disarankan lah. Yang selebihnya kita buat sikit saja sebesar kacang pis.
Faham. orang dewasa. Kira Zaim pun salah lah sekarang ni. Zaim pun tak sepenuhnya. Kalau boleh penuh, rasa puas. Sebenarnya tak bagus. Okey, faham. Okey, doktor. Kita sebenarnya nak seronok-seronok sembang ni. Banyak lagi soalan yang kita nak tanya pasal gigi ni. Dan Zaim rasa juga ramai penonton kat rumah ni yang nak tanya juga soalan. Mungkin mereka sakit gigi ke dan sebagainya. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kita kembali lagi lepas ni dalam Hello Doktor. Okey, selamat kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor TV3. Bagi anda yang nak bertanyakan soalan kepada doktor kita pada hari ini, boleh terus saja pergi ke Facebook rasmi kami Hello Doktor TV3 ataupun anda juga boleh telefon kami juga di talian 0377261603. Kita cubalah tanyakan kepada pakar kita pada hari ini. Dan selain daripada Doktor Diana tadi, kita juga ada seorang artis jemputan yang akan kami tanyakan juga tentang bagaimana beliau menjaga gigi beliau, senyuman manis, putih giginya kan. Kita bersama dengan Zizi Kirana. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah. Buat apa tu kat rumah tu sekarang ni? PKP ni? Memang kat rumah je kan kita? Ya. Dah buat aktiviti kat rumah je lah ya? Apa dia? Buat aktiviti kat rumah je lah. Aktiviti kat rumah je lah. Seperti biasa, bangun tidur, mandi, kemas, tu je lah. Samalah saya pun. Okey, Zizi, cerita sikitlah tentang mungkin perkembangan terkini Zizi dalam industri ini. Apa? Ada single terbaru ke apa ke nak dikongsikan bersama penonton ke? Jadi sekarang tengah... sebab kita dalam PKP, kita ada apa semua ni kan. Jadi banyak sebenarnya yang tergendala, program-program editing apa semua yang tergendala. Tapi still saya dengan tim tengah dalam proses nak buat lagu baru juga. Wow, okey. Rasanya ada peminat tak sabar nak tunggulah tu. Okey, Zizi, kita beralih sikit ni di luar kebiasaan lah ya. Selalunya orang tanya Zizi pasal lagu lah ya, video klip lah, lakonan dan sebagainya. Tapi kali ni pasal gigi. Okey, sebagai selebriti lah Zizi kan, macam mana, sejauh mana Zizi menitik beratkan faktor ataupun aspek kesihatan gigi Zizi sendiri? Sejauh mana? Sejauh yang mungkin kan. Sebab itu benda paling dalam badan kita ni. Kita nak senyum pun kena nampak gigi yang cantik gitu. Walaupun tak yakin, tapi kena yakin juga lah. Dan yang paling penting kita kena jaga kebersihan gigi kita. Itu Yelah kan, bila sebelum pandemik tu mestilah Zizi sentiasa bertemu peminat ya, nak senyum kan, nak bercakap, gigi kena cantik kan. Okey Zizi, sekarang ni Zaid difahamkan juga Zizi sebelum ini pernah memasang braces. Betul. Kenapakah Zizi pasang tu dan macam mana pengalaman Zizi memakai braces? Kenapa saya pasang masa tu? Sebab gigi saya dia yang dekat atas ni dia ada gigi tau. Jadi ada gigi rabbit, and then dekat bawah, gigi bawah ni dia tak tentu lagi lapis. Dia macam ada mencondong sini ke sini. Jadi sebab tu saya buat braces masa tu. And then saya pakai braces pun dalam 10 tahun, 11 tahun. Lama juga, awal juga kan. Zaid difahamkan Zizi ada pengalaman dah masa di sekolah dulu. Kabarnya Zizi pernah juga diejek oleh kawan-kawan sebab gigi. Cuba Zizi kongsikan sikit. Jadi itu salah satu sebab kenapa saya buat braces. Sebab waktu sekolah dulu orang cakap saya gigi rabbit tau. Rabbit. Lepas tu dia cakap jongang apa semua. Tapi saya macam kau sabar sajalah Zizi. Kau sabar je apa kerja nanti aku buat braces lah macam tu. Wah, akhirnya dah buat pun. Sebenarnya kita lah sebagai kawan-kawan pun kan, kalau macam nak gigi tu rabbit ke apa ke, kita tak boleh lah kita nak kata orang tu mengenai rendahkan orang kan. Semua walaupun jangan tak boleh. Walaupun gigi macam mana sekalipun dia tetap ada kecantikan dia sendiri, betul tak? Tapi kalau ada kemampuan kita boleh memperbetulkan, tak ada masalah. Okey. Betul. So dia depends dengan diri sendiri. Jadi Zizi dah pakai braces last dah buka dah 2019 ya? 2019 saya buka. Jadi bila dah buka tu saya rasa macam tak biasa pula sebab dah 10 tahun dengan braces tu. Lama. So rasa macam
macam kekok sikit, nak menyanyi pun rasa macam awkward macam. Faham, sebab saya pun ada kawan-kawan juga tahu yang pakai braces. Mereka kata pakai braces ni sebenarnya susah nak jaga dan sakit berdenyut-denyut. Betul ke Zizi? Dia sakit dia masa permulaan je, masa 2 minggu awal kita pasang braces tu je sakit dia. Lepas tu dia lama-lama kita dah biasa dengan keadaan tu. So tak ada, saya rasa tak ada masalah pun. Jangan takut, jangan risau. Awal-awal tu je sebab kita punya gigi tu dia nak bergerak kan. Jadi tu yang dia sakit tu. Dia macam ngilu-ngilu macam tu je. Tapi tak ada. Okey, lepas 10 tahun pakai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patut lagi senyuman Zizi dari sini nampak dah bersinar kat situ. Okey Zizi. Hai. sedikit kata-kata Zizi kepada penonton Hello Doktor kan. Kenapa semua kena sedar akan kesihatan gigi ni? Silakan Zizi. Kenapa perlu sedar? Sebab kita daripada kita punya semua lah dalam anggota badan kita ni kita kena jaga. And then gigi tu juga sebab kalau dia tak dijaga, satu kesihatan nanti dalam ada kena penyakit mulut ke apa, mulut busuk lah apa, kalau tak dijaga dengan betul kan. Kalau kita tak bersihkan nanti orang lain nak bercakap dengan kita pun jadi tak selesa. And then ya tu je lah. Penting lah. Saya tak tahu macam mana nak cakap betapa pentingnya menjaga gigi ni kan doktor. Nanti kita keluarkan doktor tu. Okey Zizi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami kan pada hari ini berkongsi tentang penjagaan gigi sebagai seorang selebriti. Mungkin banyak menginfluence juga peminat supaya sama-sama kita pentingkan tentang kesihatan gigi. Stay safe Zizi. Stay safe. Assalamualaikum. Stay safe korang semua. Doktor, bye. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Dengar suara doktor dah. Okey. Itu dia antara perkongsian Zizi kerana tadi tentang betapa pentingnya untuk penjagaan gigi. Okey, sekarang ni kan bukan saja bila dah semakin tahun ya, macam-macam trend gigi kita ada. Dulu braces, lepas tu ada braces berwarna-warni dan sebagainya. Kemudian ada pula kata orang veneer tu, yang kata orang tu yang warna putih ditampal-tampal kat gigi tu pun antara yang menjadi trend terkini. Tetapi cerita dia sekarang ni kan, nak buat tu bukan ada kos yang berbeza. Tapi ada individu yang menggunakan social media untuk menipu individu lain, memasang pemutih fake veneer itu secara terang-terangan di social media. Nak tahu? Kita ada laporan yang disediakan oleh Sasha. Silakan. Memiliki gigi yang cantik dan sempurna menjadi impian setiap individu. Selain penggunaan pendakap gigi, wujud juga kaedah baharu dalam bidang kosmetik gigi, iaitu pemasangan veneer. Ia adalah prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dengan cara menampal veneer di bahagian hadapan gigi. Kaedah rawatan ini dapat menutup ketidaksempurnaan pada gigi seperti bentuk, warna dan saiz. Akibat takut untuk berjumpa dengan doktor gigi, ramai yang mengambil jalan singkat dengan membeli veneer ini secara atas talian. Kebiasaannya veneer yang dijual ini adalah veneer tiruan yang hanya mampu untuk menutup permukaan luaran dan boleh merosakkan gigi. Susulan itu, kru Hello Doktor melakukan penyamaran, menghubungi penjual veneer gigi menerusi aplikasi WhatsApp. Pertanyaan demi pertanyaan dilayan mesra tanpa merasa ragu. Bagi meyakinkan kami, penjual ini turut melambakkan bukti-bukti testimoni pelanggan yang berpuas hati dengan servis mereka. Lebih membimbangkan, veneer ini boleh dipasang sendiri tanpa menggunakan khidmat doktor gigi. Difahamkan juga veneer yang dijual ini tidak selamat untuk digunakan kerana ia berisiko memudaratkan kesihatan penggunanya. Namun akibat terdesak untuk memiliki gigi yang cantik dengan harga yang murah, sesetengah pengguna tidak menghiraukan kesan jangka panjang. Ingat, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Set membongkar Hello Doktor TV3. Okey, kami faham siapa yang tak mahu gigi kita nampak putih, cantik, tersusun rapi bak Hollywood selebriti kan. Siapa tak nak? Tapi kita kena pandai-pandailah. Kita kena pergi ke saluran yang sebenar-benarnya untuk lakukan proses tersebut. Okey, Dr. Diana, kita mengucapkan kembali pada petang ini. Kita nak doktor komen sikitlah kan doktor tentang trend terkini ni kan. Bukan saja wujudnya veneer palsu itu, tetapi ada juga fake doktor pun wujud di laman sosial untuk menjual pemutih gigi tersebut. Apa pandangan doktor?
Okey, secara jujurnya kita sedihlah dengan perkara ni kan. Sebab sepatutnya untuk kita nak melakukan sesuatu prosedur, especially for fake veneer, bukan kita memang kena ada lesen untuk nak buat rawatan itu. Dan selalunya kadang-kadang harus involve pakar juga untuk nak memakai veneer itu sendiri. Jadi okey, cuba saya nak kongsikan di sini. Veneer ni sebenarnya kalau mungkin ada orang yang tak tahu lagi, tak dapat idea itu veneer. Veneer ni dia macam satu lapisan nipis tau. Dan satu lapisan nipis yang kita letakkan di permukaan hadapan gigi. Selalunya kita akan buat di permukaan hadapan gigi yang depan ni lah. Okey, sebab kita senyum kita nampak gigi yang tu kan. Jadi kita nakkan cantik. Selalu nak putih, nak cantik dan sebagainya. Salah satu cara untuk nak melindungi permukaan gigi yang telah rosak. Okay? Tapi kita, bila orang yang tak bertauliah buat, kadang-kadang ada caries di bahagian hadapan gigi ni pun, dia tak rawat dahulu pun sebelum dia letakkan fake veneer ni. Jadi boleh bayang tak, dengan keadaan gigi yang tak dirawat itu tadi, okay, dia tampal pula dengan restorasi ataupun dia tampal pula dengan veneer tadi, benda asing di atas permukaan gigi. Jadi kita tak boleh nak bersihkan dekat bahagian gigi dalam tu. Okey, jadi boleh bayangkan dengan keadaan gigi yang rosak yang kita tak rawat tadi tu, kita tampal pula dengan benda asing, gigi yang kat dalam tu mesti dia akan progress ataupun dia akan terus rosak kat dalam tu. Jadi kadang ada pesakit yang datang dengan keadaan yang sangat sakit gigi dia selepas dia buat fake veneer ataupun tampal veneer yang dibuat oleh orang tak bertauliah tadi lah. Okey, jadi ini saya kongsikan juga di sini ya. Saya nak kongsikan perbezaan di antara real ataupun veneer yang asli dan veneer yang palsu. Selalunya veneer yang real ni atau veneer yang betul ni kita memang akan buat di klinik pergigian sebab kita perlu buat rawatan yang sangat rapi lah. Kalau pesakit yang pergi ataupun dia pilih untuk buat fake veneer, selalunya mereka pergi ke rumah je pun. Rumah, bilik sewa, hotel, tarik kedai. Dan kat situ persekitaran situ pun kita tahu sebab dia bersih ataupun tidak. Kan? Jadi satu lagi untuk perbezaan dia adalah dari segi kita lihat keadaan veneer itu sendiri. Kalau veneer itu veneer yang betul, kita akan nampak dia seperti gigi yang sebenar. Cantik seperti gigi yang sebenar. Lekuk gusi pun mengikut gigi yang sebenar. Tapi kalau fake veneer, kita akan nampak dia macam Mentos. Boleh bayangkan tak Mentos yang petak-petak putih tu, yang kecil petak putih tu? Seperti letak aja Mentos tu dekat gigi kita. Jadi kita akan nampak memang macam agak kurang cantik lah sebenarnya. Dan dia terlalu putih. Macam ke depan gigi tu, macam ke depan kan? Macam ke depan gigi. Ya. Kemudian dari segi gigitan juga, untuk gigitan bagi yang palsu ni selalunya dia tak rata tau. Sebab dia tampal sahaja kan, dia tak ikut ukuran gigi dan sebagainya, ukuran gigi individu tu sendirilah. Jadi dia akan jadi tak rata, tak rapat, tak selesa. Kalau kita pergi buat yang betul-betul punya, selalunya gigitan kita akan ikut kepada gigitan pesakit tersebut. Jadi memang akan selesa. Dia akan gigit seperti biasa, makan seperti biasa. Okey, kemudian risikonya, tiada risiko kalau pesakit tu datang buat di klinik pergigian yang bertauliah, tak ada risiko. Dan kalau yang palsu selalunya memang akan menyebabkan masalah gusi lah, masalah gusi dan gigi seperti yang saya ceritakan tadi lah. Gitu. Jadi saya harapkan kepada saya, kita faham, kita faham memang semua nak gigi yang cantik. Dan tapi kita perlu tahulah, kita perlu prioritize, kita kena tahu di mana perlu kita cari orang yang betul untuk kita buat atau tidak. Dan kadang-kadang kan Zaim, ini saya kongsikan kat sini, harga murah sangat yang fake veneer ni. Ada saya pernah baca kadang-kadang mencecah sehingga RM3,000 untuk fake veneer. Jadi lebih kurang je dah dengan klinik pergigian buat. Jadi itulah saya nak mensyorkan atau saya nak mengajak masyarakat kat sini untuk nak beri kesedaran lah supaya tolong pilih doktor gigi untuk buat prosedur yang berkaitan dengan pergigian. Termasuklah dengan braces, gigi dan sebagainya. Ya, itulah dia doktor. Bagus doktor. Sebab semua orang ingat supayanya jangan tertipu dengan mungkin harga lebih rendah, populariti laman tersebut kan. Yang paling penting pergi kepada klinik yang berdaftar. Nak buat apa pun silakan, pastinya tiada risiko. Okey doktor, kita sambung berbual-bual kejap lagi. Kita nak relax dulu. Kita jumpa selepas ini dalam Hello Doktor. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan KKM mendedahkan sekitar 3.9 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas menghidap diabetes pada tahun 2019. Trivia ini dibawakan khas oleh Glusena.
Okey, selamat bersama dengan kami semula dalam Hello Dr. TV3. Moga-moga anda semua teruskan bersantai kat rumah tu dan kita sama-sama mendengar apa patut kita dengar pada petang ini tentang kesihatan gigi. Okey, Dr. Diana, kita keluarkan kembali di kaca TV sekarang. Okey, yang paling penting kan kita nak tanya juga doktor. Sekarang ni kan ada satu gigi, tak tahu betul tak gigi bongsu ke doktor yang selalunya akan sakit di usia kita dah besar-besar, dewasa macam ni, dia akan sakit dan dinasihatkan untuk pergi cabut dan buang gigi tersebut. Betul tak doktor? Okey. Selalunya kan kalau kita sakit gigi, okey, ada sesetengah datang ke klinik terus kata doktor saya sakit sang gigi, boleh tak cabut je. Okey. Selalunya secara ethically secara etika pun sebagai seorang doktor kita tak boleh terus cabut pesakit penyakit pesakit itu. Kena check dulu. Sebenarnya kena tahu dulu apa puncanya dan ada tak rawatan yang kita boleh buat sebelum kita cabut gigi. Sebab cabut gigi ni bukan senang tau. Lepas kita rasa kan, lepas kita cabut gigi, okey semua masalah hilang. Tapi tidak. Sebenarnya lepas kita cabut gigi, kita punya gusi tu dia akan, orang panggil dia akan menurun sedikit tau dan tempoh masa yang lama. Jadi bayangkan kalau untuk budak yang umur 12 tahun yang baru tumbuh gigi kan, yang umur 12 tahun kadang-kadang datang kepada kita gigi kekal tu dah rosak. Jadi dia suruh kita cabut je. Selalunya kita akan cakap sebelum kita cabut kita akan tengok dahulu. Kalau selagi boleh rawat kita akan rawat. Tapi kemungkinlah ada setengah kes yang kita tengok rawatan biasa pun mungkin tak cukup untuk lebih baik untuk kita cabut berbanding kita buat rawatan yang lain. Kita akan cabut dan kemudian kita akan beritahulah apa kesannya dan sebagainya lah. Tapi untuk kanak-kanak memang kita tak akan sarankan untuk cabut dulu sebab kanak-kanak tu punya gigi memang sebagai pedoman ataupun sebagai arah kepada gigi kekal kita kat dalam tu. Jadi kalau kita cabut gigi kanak-kanak tu dengan awal, gigi kekal yang kat dalam tu dia tak ada tujuan arah untuk keluar tau. Itu yang kadang-kadang kan kalau kita tengok kanak-kanak yang terus awal cabut gigi, dia punya gigi kekal akan tumbuh dalam keadaan crowding ataupun berlapis-lapis. Tak tersusun lah. Ya, sebab gigi kekal tu dia tak ada arah. Selalunya kalau gigi susu tu, bila di situ tu ada dalam mulut kita kan, mulut anak-anak tu, mulut anak tu sendiri, gigi kekal tu akan tumbuh di tempat yang sama, gigi susu tu sendiri. Jadi dia ada arah tau nak pergi, dia pergi macam tu. Tapi kalau kita cabut gigi anak tu dengan awal, gigi kekal tu dia tak ada benda untuk nak ikut, dia tak ada arah. Jadi benda tu menyebabkan dia akan keluar ikut suka dia lah kalau ikut maksudnya. Ya doktor pun tak advance sikit macam saya ingat dulu zaman-zaman saya dulu lah kan ada mak-mak lah mak-mak yang cuba untuk cabut gigi anak sendiri gunakan ni benang. Dia buka air benang dia cing macam tu. Pernah tak doktor mengalami macam tu? Sebab adakah itu boleh lakukan ataupun elok bawa jumpa doktor juga? Macam mana? Elok jumpa doktor ke ataupun okey kalau mak-mak nak benang kasih anak tu macam cabut macam tu. Okey, itu kan sebenarnya satu faktor yang menyebabkan kadang-kadang budak tu takut nak jumpa doktor gigi kan. Sebab dia bayangkan sakitnya jumpa doktor gigi nanti kena cabut lagi gigi dia, sakit kan. Okey, tapi sebenarnya kalau betul kalau ikut orang tu dulu memang diorang ikut cabut ikut benang je. Dan gigi tu akan cabut juga kan. Jadi kalau dicabut dengan keadaan yang tak ada pun akar yang tertinggal dalam gusi tu sebenarnya tak ada apa-apalah. Gusi yang gigi tumbuh seperti biasa. Cuma dia trauma sikit kepada anak tu lah kan. Sebab dia takut, dia sakit. Kalau dekat klinik ni anak tu bila datang kita akan bagi ubat bius dahululah. Bukan dari segi kita tak inject, kita akan bagi krim dahulu. Krim bius untuk anak. Krim kebas. Ya, bius betul. Ya, okey. Okey doktor, Alang cakap pasal benang-benang tu kan. Kita nak kongsi juga ada satu klip fakta ataupun mitos yang disediakan. Mungkin doktor boleh sama-sama dengan Zaim untuk menjawab kita punya fakta ataupun mitos pada petang ni. Kita tengok sama-sama. Okey, ibu mengandung tidak boleh mendapatkan rawatan pergigian kerana tidak selamat. Fakta ke mitos, doktor? Mitos. Mitos, okey. Scaling gigi atau cuci gigi yang kerap boleh menyebabkan gigi nipis dan koyak. Betul ke? Fakta ke mitos? Mitos. Mitos juga, okey. Minuman berkarbonat tanpa gula selamat untuk gigi saya. Fakta ke mitos? Mitos juga, okey. Kesihatan gigi tidak mempengaruhi kesihatan tubuh badan saya. Fakta ke mitos? Mitos. Okey. Meludah merupakan teknik yang betul selepas memberus gigi dengan ubat gigi berflorida. Fakta ke mitos?
Mitos. Mitos. Okey. Saya memerlukan berus gigi yang keras supaya gigi saya bersih. Fakta ke mitos? Ni Zaim berjawab ni. Mitos. Mitos. Okey. Ibu mengandung akan kehilangan gigi setiap kali mengandung. Alamak. Fakta ke mitos? Mitos. Sebab isteri saya masih ada gigi lagi lah. Alhamdulillah. Okey. Itu dia. Okey, doktor. Sedikit soalan antara soalan-soalan yang terakhir yang boleh kami tanyakan kepada doktor sekarang ini. Okey. Ada individu yang dah pun berus gigi, jaga gigi tapi tetap ada istilah gigi dia jadi berlubang juga doktor dan nak kena tampal setiap 6 bulan. Apa komen doktor? Okey. Ini sebab saya ringkaskan ya dan ini juga saya nak bagi nasihat khusus untuk pandemik sekarang ni lah. Okey. Okey. Jadi untuk sekarang ni di kalangan di kita pandemik ni, okey, self awareness ataupun self apa kita panggil dia amalan kendiri. Okey, amalan kendiri sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi, okey, dua kali berus gigi dalam masa sehari, okey, dengan teknik yang betul. Kemudian pastikan guna ubat gigi yang berfluorida. Ya, berfluorida, okey. Okey, dan kemudian kena juga pastikan diet kita tak boleh terlalu tinggi gula. Sebab sebenarnya faktor utama kepada masalah karies adalah pengambilan gula yang tinggi. Okey, jadi kita kena pastikan dari segi kawalan amalan kendiri tu kita kena pastikan daripada segi itulah berus gigi dan pastikan ubat gigi yang berfluorida dan daripada segi pemakanan tu kita kena awasilah jangan terlalu ambil makanan tinggi gula. Okey, especially untuk anak-anak lah untuk benda yang manis macam candy ke apa ke itu kalau kita kena limitkan lah. Ya. Dan juga kan senang saya nak kongsikan kat sini. Sebenarnya senang je untuk kita nak tahu makanan itu adalah satu makanan yang akan menyebabkan risiko karies tinggi ataupun tidak adalah kita tengok kepada tekstur makanan itu sendiri. Kalau kita tengok tekstur makanan itu sendiri dia macam sticky, dia macam melekit. Jadi kita boleh ingat, kita boleh bayangkan bila dia masuk dalam mulut kita, bila kita kunyah, dia akan melekat dengan lebih senang pada permukaan gigi. Jadi kalau kita biarkan dengan lama, kita tak bersihkan dengan betul, dengan baik, itu akan menyebabkan gigi kita akan lebih senang untuk dapatkan karies lah. Dan juga masalah usi kalau kita dekat selamat gigi tu kan, kalau kita tak bersihkan dengan baik. Ya, okey doktor. Terima kasih banyak. Okey doktor, dalam setahun tu kan, berapa kerap sewajarnya kita perlu jumpa dentist ataupun doktor gigi? Sebab ada orang kata setahun sekali lah, dua kali setahun lah. Macam mana doktor? Okey, sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey, kena jumpa doktor gigi. Okey, tapi sebenarnya dia depend jugalah kepada individu. Ada setengah individu bila kita saring dia, kita rasa kita letak tu dia dalam golongan yang tinggi risiko untuk karies. Okey, jadi untuk sepatutnya untuk golongan yang tinggi risiko untuk mendapatkan karies, 3 bulan sekali adalah waktu yang sangat bagus untuk jumpa doktor gigi lah. Maknanya every 3 months dia jumpa doktor gigi untuk check gigi dia. Untuk golongan yang kita rasa dia sederhana, dia punya risiko karies dia sederhana, kita sarankan untuk jumpa doktor gigi setiap 6 bulan. Untuk golongan yang rendah risiko karies, kita boleh sarankan untuk pergi setahun sekali. Tapi kalau tak boleh sangat nak follow 3, 6 setahun tu, sekurang-kurangnya setahun sekali kena jumpa doktor gigi. Betul, jangan tunggu sakit sahaja baru jumpa. Maksudnya kita sama-sama mencegah sebelum kita merawatnya. Okey doktor, alang-alang ni kan doktor. Jomlah doktor kongsikan sikit mengenai program Smile UiTM. Apa cerita? Baik, program Smile ni adalah program kami lah ya, di Fakulti Pergian UiTM. Okey, dia akan dijalankan setiap tahun dan tahun ini adalah tahun pertama kami jalankan program inilah. Okey, ia adalah satu kempen kesedaran pergigian untuk masyarakat secara amnya, tapi juga kita fokuskan juga kepada golongan profesional lah. Okey, jadi kita punya aktiviti untuk program ini adalah dari segi kita sediakan webinar dan juga kita ada buat app lah. Okey, kita ada buat 2 app yang saya sangat suka untuk kongsikan. Korang boleh download mobile app ini, Dental Diagnosis ni. Kita kongsikan banyak sangat info dalam app ni. Boleh tengok je. Dari kalau ibu mengandung boleh tengok, untuk anak-anak kita boleh tengok. Dan kemudian yang keduanya kita ada app Ask Dental ataupun Ask D. So Ask Dental ni keistimewaan dia adalah kita sediakan chatbot di mana kalau ada orang nak tanya soalan yang berkaitan pergigian, okey, kita boleh jawab melalui chatbot tu lah. Tapi chatbot kita yang jawab lah, dia menggunakan AI, Artificial Intelligence. Tapi maksudnya itu keistimewaan adalah kita ada chatbot dan juga kat situ juga kita letakkan statistik COVID-19 dan pergigian juga.
Ya, insya-Allah doktor, terima kasih banyak-banyak doktor berkongsikan kami pada hari ini, iaitu Dr. Diana Sherrin, pensyarah pelatih pergigian Pusat Pengajian Kesihatan Pergigian, Populasi dan Pencegahan Klinikal Fakulti Pergigian UiTM. Terima kasih bagi doktor hari ini, doktor. Terima kasih banyak. Semoga kita jumpa lagi. Stay safe doktor. Dan anda semua yang menonton, terima kasih banyak. Semoga semua yang kita kongsikan hari ini mendapat pengajaran masing-masing. Sekian sahaja daripada saya Zaim Zaini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.